Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pulangkan duit kami. Itu luahan 8 pembeli rumah yang mendakwa diperdaya sepasang suami isteri yang menyamar sebagai ejen perumahan. Sudahlah angan-angan memiliki mahligai impian musnah, lebih RM130,000 wang pendahuluan belian rumah turut lesap di songlap mereka. Ikuti pendedahan eksklusif sindiket penipuan ejen perumahan di Saujana Putra, Jenjarum, Selangor. Menurut ke-88 mangsa yang ditemui kru Berita TV9 di Taman Permainan Saujana Putra, dua modus operandi telah digunakan untuk memperdaya mereka. Rumah yang mahu dijual diiklankan di laman web mudah.my dan melalui papan tanda iklan yang diletakkan di luar rumah berkenaan. Kata mangsa, suspek Nurlaili Rosli, 31 tahun dan suaminya Khairul Syapawi, 32, mengarahkan mereka membayar sejumlah wang pendahuluan 10% daripada harga rumah yang dibeli. Ia sebagai persetujuan kontrak perjanjian jual beli rumah teres satu tingkat yang berharga antara RM170,000 hingga RM250,000. Bayaran dibuat bawah syarikat Irol Tech Sendirian Berhad yang beralamat di Petaling Jaya, Selangor. Mangsa mendakwa mereka sedar ditipu apabila suspek berdolak dalih untuk memberi kunci rumah seperti dijanjikan. Selepas kedua-dua suspek gagal dihubungi, mangsa membuat laporan polis. Mungkin sekarang kau senang dapat duit orang banyak-banyak. Aku nak duit aku sekarang juga. Tak kira macam mana. Rumah tu dah tak kisah dah. Duit tu nak juga. Tak kira. Bukan mesti bagi ke nak juga duit tu. Tangkap polis mesti kena tangkap. Isu ini juga dipanjangkan kepada pihak pemaju. So, kita nak tanya, betul ke owner tak nak jual rumah? Kita nak dapatkan kontak nombor owner sebab kita nak call sendiri kan. Tak nak daripada developer tapi dia tak nak bagi. Sampai sudah memang dia tak nak bagi. Persatuan Penduduk Fasa 5 Saujana Putra sedia maklum, pasangan suami isteri itu telah menipu ramai pembeli di kawasan berkenaan. Justru mereka bertindak membuat kenyataan berhubung isu ini di laman Facebook. Yang abang dapat tahu 4 orang atas tangan abang lah yang mengadu kat abang 4 orang. Dia punya kes tertipu sebanyak RM15,000. Bagi menyelesaikan isu berkenaan Disember tahun lalu, peguam yang dilantik dalam urusan jual beli rumah mereka mengadakan sesi pertemuan antara pembeli dan ejen di Plaza Alam Sentral Shah Alam. Namun, insiden lain pula berlaku. Pada waktu itu bergaduh rasanya pasal loan, personal loan sama-sama ejen dengan lawyer tu lah. Tapi itu yang tak puas hati, tapi tak tahu apa cerita sebenarnya. Cumanya lepas bergaduh lawyer tu kena pukul. Lawyer tu dibawa ke Balai Polis Seksyen 15 Shah Alam. Kru kami juga meninjau lokasi syarikat ejen di Petaling Jaya, Selangor. Namun kami mendapati syarikat berkenaan sudah tidak lagi beroperasi. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Nordin Manan mengesahkan Nurlaili Rosli dan suaminya Khairul Syapawi kini diburu polis. Dan penjenayah ini juga telah melakukan kes-kes penipuan di daerah-daerah lain, iaitu di Kajang, Putrajaya, Shah Alam, Petaling Jaya dan Subang Jaya. Jadi kita merayulah pada mereka-mereka yang telah ataupun pernah ditipu oleh sepasang suami isteri ini untuk berhubung dengan daerah kita lah. Tambah beliau, mereka boleh didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara 10 tahun, denda dan sebatan. Nurlaili Rosli, 31 tahun dan Khairul Syapawi, 32, kali terakhir dikesan di Petaling Jaya dan beralamat nombor 5, Jalan PJS 6, Palang 4F, Kampung Lindungan. Kepada orang ramai yang mempunyai maklumat lokasi suspek, hubungi bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Kuala Langat 03 3181 3614 atau talian seperti tertera. Sementara itu, Presiden Majlis Peguam Lim Chee Wee meminta mangsa yang terlibat membuat aduan mengenai peguam yang dilantik. Ia bagi membolehkan pihaknya menyiasat dan mengambil tindakan jika berlaku kepincangan. Kalau ada relationship di antara peguam dan ejen where money is being lent, itu mungkin kesalahan.
tetapi saya perlu diberikan fakta-fakta yang lebih lanjut, dan saya nasihatkan mangsa-mangsa tersebut tolonglah tulis kepada Majlis Peguam dan kami akan meneliti aduan ini. Kes penipuan pasangan suami isteri Nur Laili Rosli 31 tahun dan suaminya Hairul Syapawi 32 yang mendakwa mereka ejen hartanah. Ahli Lembaga Penilai Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia LPPEH mendedahkan syarikat Irol Sendirian Berhad milik mereka tidak berdaftar sebagai ejen hartanah. Kerana itu tindakan undang-undang boleh diambil terhadap syarikat berkenaan. Jika seseorang itu didapati menjalankan amalan perizinan secara haram, maka undang-undang kita, mahkamah boleh menjatuhkan hukuman denda RM300,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekalilah. Tahun lalu sahaja hampir 100 aduan diterima berkaitan salah laku ejen tidak berdaftar dan kes dilapor kepada polis. Bagi aduan terhadap ejen berdaftar di bawah LPPEH, siasatan dilakukan. Jika sabit kesalahan, denda maksimum RM25,000 boleh dikenakan atau lesen mereka digantung ataupun ditarik balik. Sementara itu, pihak lembaga mengesahkan ejen hartanah berdaftar berhak mengutip wang pendahuluan. Penilai atau ejen hartanah boleh mengutip earnest deposit pendahuluan, isn't it? I think something like earnest deposit, sebab itu adalah dia punya peranan. Apabila dia ada apa-apa, dia jalankan apa-apa transaksi, mula-mula yang dia akan kutipkan adalah 3% earnest deposit. Dan dia akan pegangnya sebagai stakeholder sampai transaksi di concluded lah. Majlis Peguam menerusi email kepada Berita TV9 pula memaklumkan wang pendahuluan boleh dibayar kepada pemilik atau peguam. Dan seandainya timbul masalah, tindakan boleh diambil terhadap peguam atau pemilik dari segi guaman. Sementara itu, Nur Laili dan Hairul masih diburu polis.